KPM. Aduh, berat pula gendang anak ni. Rasanya macam tak betul Ifan pukul tadi ni. Jadi, baik, anda kini sedang menyaksikan pada Beni Farm di Didik TV KPM. Tentunya, dalam kisah ini kita akan belajar mengenai satu perkara baru. Siapakah guru yang akan bersama kita hari ini untuk mengajarkan cara bermain gendang? Ataupun sebaliknya, jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Ahmad Nesfu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Terengganu. Kemamang. Kemamang. Ya, Cikgu, baik. Cikgu Segak hari ni bertanjak dengan baju Melayu, busananya lengkap hari ni, Cikgu. Jadi, apakah silat yang kita akan belajar bersama-sama? Baik, hari ini kita akan pergi kepada silat pulut. Silat pulut? Ya. Selalunya Ifan dengar silat bunga, silat rimau kan. Silat pulut ni macam mana, Cikgu? Ya. Baik, silat pulut ini adalah permainan silat turun-temurun dari nenek moyang kita. Okey. Dan juga seni persembahan, permainan dan seni mencipta buah dalam sesuatu perguruan, tetapi digerakkan seni itu dengan pergerakan yang sangat halus dan penuh seni. Halus dan penuh seni. Okey. Dan dipanggil dalam lembut ada keras. Dalam keras ada lembut. Baik. Jadi silat pulut adalah amalan seni gelanggang yang mana dimainkan di bangsa-bangsal, di mana satu gerakan anggota badan dalam seni pertahanan dalam diri. Dan silat pulut ini telah meresap dalam adat istiadat Melayu, Ifan. Dan silat pulut dia perlu ada muzik silat. Okey, sebab itulah kita juga sediakan di sini beberapa contoh alat yang diperlukan dalam seni silat pulut, Cikgu, ya. Jadi, di sini kita ada alat muzik yang apa, Cikgu? Yang ini kita panggil apa? Ini kita ada gong kan, Cikgu? Okey. Yang kita lihat di sini, okey. Alat silat ini gendang anak.
Okey. Gendang anak dia lebih kecil daripada gendang ibu. Ah. Gendang ibu dia lebih besar daripada gendang anak. Okey. Dan masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Dan untuk itu ada juga gong untuk menyerikan rentak setiap gerakan. Bila satu kali gerak, gong. Okey, boleh saya Satu cuba, kali cikgu? gerak, gong. Boleh? Boleh cuba dulu satu kali. Okey. Itu Macam dia. tu. Maknanya setiap kali gerakan ada gong yang akan berbunyi. Ya, dan bersama dengan gendang ibu, gendang anak, dan ada satu lagi yang Apa, akan Cik? menaikkan semangat kita, iaitu serunai. Serunai. Okey, nampaknya. So, gendang silat ini kalau di pantai timur dia ada menggunakan kayu. Okey. Tetapi kalau di pantai barat selain pada pantai timur dia menggunakan tangan saja. Tetapi yang pastinya serunai itulah yang akan menaikkan semangat dan alunan muzik itu meresap ke jiwa pesilat. Baik, cikgu. Jadi Ifan pun nak cerita kat sini, cikgu. Apakah beza gendang ibu dan gendang anak ni sebenarnya? Okey, gendang ibu dan gendang anak. Gendang ibu dan gendang anak ini masing-masing mempunyai peranan. Baik. Rentak yang dimainkan kedua-dua ini akan mensinkroniskan bersama dengan gong. Dan akan meresapkan dengan alunan nyaring serunai. Apabila muzik ini bersatu dengan permainan. Umpama Meresap irama dan lagu. Irama dan lagu. Dan Okey. penghayatan pesilat itu akan lebih baik daripada bermain seorang ataupun dalam silat seni. Memang seni muzik dan seni silat pulut dia akan bersama. Jadi, mungkin sekarang ni kita boleh ceritakan kepada penonton di rumah, apakah fungsi silat? Okey, fungsi silat pulut silat silat pulut pulut. ini ada rahsia di dalam rahsia orang dahulu kala. Okey. Di mana apa yang penting adalah meraihkan silat persembahan, meraihkan majlis perkahwinan, meraihkan majlis-majlis rasmi dan juga untuk penutup bangsal silat. Kalau Irfan nak kahwin nanti, contohnya lah, Okey. kalau ada jodoh Irfan bersama wanita tercinta, macam mana, mantap. cikgu? Boleh tak Irfan nak mengajak orang untuk persembahkan silat pulut ni di rumah? Ya, silat pulut ini boleh dijemput persatuan-persatuan silat yang ada di sekolah-sekolah. Jemput untuk buat persembahan. Tapi bagilah imbuhan. Betul lah tu. Saya panggil sekolah cikgu je lah, boleh? Ya, boleh. Apabila selepas bersilat, kalau zaman dahulu kala, dia orang akan memberi pulut kuning Pulut kepada kuning. pesilat. Okey. Itu yang menjadikan namanya silat pulut. Oh, itulah dia. Maknanya setiap persembahan tu bila habis akan diberikan pulut sebagai tanda penghargaan. Ya. Penghargaan. Ya, betul. Oh, okey, baiklah cikgu. Itu dia sikit sebanyak mengenai pengenalan kita mengenai topik hari ini dalam Badan Uniform, iaitu silat pulut, cikgu. Ya, betul. Baik, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita dalam Badan Uniform di Direct TV KPM bersama dengan Cikgu Ahmad Nesfu. Baik, Cikgu. Untuk segmen kali ini, Ifan pernah dengar KPM ada menganjurkan pertandingan silat seni, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit kepada penonton apakah ia dan bagaimana untuk kita menyertai, Cikgu? Tujuan KPM adalah untuk memastikan adat dan adab dalam kita melentur buluh daripada akal dan budi. Baik. Jadi daripada sini kita ingin membentuk seni itu supaya seni asli itu tidak ketinggalan bersama dengan arus pembangunan pada hari ini. Dan juga tidak ditelan dek zaman, Cikgu, ya? Betul. Baik. Ya. Seterusnya, apa pertandingan yang kita ada, Cikgu? Antara silat-silat yang dipertandingkan, Cikgu. Antaranya adalah seni tari silat, yang mana seni tari silat ini adalah seseorang pesilat itu membayangkan gerak penuh seni dan tidak laju, tetapi menjiwai Baik. pergerakan itu dengan halus untuk dipamerkan kepada para juri dalam pertandingan kategori seni tari silat. Baik, Cikgu. Ada lagi tak pertandingan lain, Cikgu? Antaranya? Kategori lain. Kategori lain. Dia ada beberapa kategori. Kita cerita kategori yang kedua. Silakan, Cikgu. Iaitu kategori tempur silat. Tempur ni macam kita nak berlawan, Cikgu. Ya, berlawan. Ha. Ya. So, yang tempur ini dia lebih kasar, lebih gasang, mempamerkan penuh dengan wirama dia, wirasa dia, wiraga dia dalam pertempuran. Tetapi jurulatih itu perlu melatih pesilat itu supaya tangkas dan buah yang diberi kepada pesilat oleh persatuan silat yang membawa sekolah itu dengan logik dan silat mengikut budaya
bangsa Melayu. Dan tempur ini sudah pastinya 2 orang akan dipamerkan pertempuran itu. Baik, untuk silat ini, silat tempur cikgu ya, Ya, silat akan tempur. ada 2 orang yang bertanding. Maksudnya dipadankan untuk menunjukkan langkah dan juga buahnya lah. Ya, ya. Baik, Betul. itu yang kedua. Ada tak lagi cikgu kategori yang ketiga? Ya, kategori ketiga iaitu kategori jurus silat. Jurus silat Ya. pula macam mana cikgu? Jurus silat ini untuk membina keseragaman, kerjasama di kalangan peserta. Jadi mereka peserta yang terlibat adalah seramai 4 orang. 4 orang, Ya. okey. Jadi mereka akan memperagakan keseragaman gerak dan jurus dengan mantap, dengan kreatif dan penuh orang kata kekuatan, wirama, wirasa dan juga wiraga. Wiraga. Ya. Yang seterusnya adalah silat seni asli. Pulut. Pulut. Silat pulut. Yang tadi yang tadi yang kita mula. cerita. Okey, jadi ringkaslah sebab kita dah buat tadi. Betul. Cuma saya ingin jelaskan dalam permainan silat pulut ini kita ada lakas sembah Okey. perguruan masing-masing. Kemudian ada dia akan pecah kepada 4 tapan. Okey, 4 Tapan. 4 tapan tu Okey. macam mana cikgu 4 tapan tu? Macam mana yang kita persembahkan mula-mula tadi. Okey. 2 orang pesilat, dia akan pergi ke sudut pertama, Baik. yang kedua ke sudut kedua, Aha. sudut ketiga, yang ini ke sudut ketiga, sudut keempat, yang ini sudut keempat. Kemudian dicukup. Okey. Kemudian dia akan masuk. Baik. Dengan pertama sekali adalah dengan jual beli menikam. Menikam ni dia akan sama ada dia akan menumbuk macam ni ataupun dia menikam. Okey. So ini dia akan langkah dengan penuh adab dan adab untuk menghulur kepada pihak lawan. Baik, itu yang kemudian pihak lawan akan menyambut dengan penuh seni. penuh seni. Ya. Aha. Dan juga dipanggil belah. Kalau kita Okey. angkat, kalau kita tengok orang Baik. semua buat, dia belah macam ni. Belah Tengok macam buat. ni, okey. Tinggi. Ada orang buat macam ni. Kadang-kadang kalau kat majlis kahwin, dia orang buat macam ni. Kemudian dia pergi kepada paras. Bukan paras rupa, Bukan. tapi paras ni. Ini Okey, dipanggil paras. ni paras. Ya. Okey. So kita akan, dia boleh buat dalam bentuk macam-macam mengikut perguruan masing-masing. Ada kreativitinya lah cikgu ya. Aktiviti lah Baik. atas perguruan masing-masing. Yang terakhirnya mereka akan berdamai. Berdamai. Masing-masing dia akan mengajak, dah lah habis. Dah habis. Dia Dah selesai tepuk. dah ni. Kita boleh berbaik kembali. Dah habis. Kita pun buat langkah yang terakhir Okey. sehingga hormat. Ini yang kita Ya, kena tinggalkan. betul. Hormat kepada Hormat. pihak lawan. Pihak lawan dan akhirnya kepada juri. Baik. Dan dia tidak ada kalah dan menang. Dalam Oh, silat pulut ini dia silaturahim dalam silat. Ini dia Satu muzik lagi kita. Jadi dalam KPM untuk memastikan seni budaya itu kekal. Gendang perang ini dipanggil gendang perang. Gendang kalau zaman perang, dulu. okey. Kalau zaman dulu kerajaan Nusantara nak berperang, dia akan bawa gendang perang. Untuk apa ni cikgu tujuannya? Ini untuk penghayatan setiap permainan. Jadi gendang ini dia ada 2 kategori dalam silat seni KPM. Yang pertama adalah gendang baku. Gendang silat baku. Gendang silat baku ni memperagakan 4 orang Okey. dan alat yang wajib adalah gendang ibu, gendang anak dan gong serta Serunai. Okey. Kemudian ada satu lagi kategori. Itu adalah muzik silat tempatan. Macam mana So tu, cikgu? muzik silat tempatan ini bergantung kepada muzik tempatan itu dan mereka boleh menambah orang antara 5 ke 6 orang, menambah alat muzik seperti gamelan, geduk dan canang dan lain-lain yang bersesuaian. Baik cikgu, itulah dia. Sedikit sebanyak mengenai pengenalan kepada pertandingan silat yang bertandingkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, sekarang ini kita nak berhenti seketika boleh cikgu? Kita jumpa lagi dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Baik. Kembali bersama hamba di Badan Uniform Direct TV KPM. Jadi, Tuan Hamba Ahmad Nesfu, apa yang akan kita lakukan untuk segmen kali ini? Baik, untuk segmen kali ini kita menjemput seorang pesilat Silat. untuk kita jelaskan dengan lebih jelas mengenai setiap kategori pertandingan yang dijalankan di KPM. Baik, jom kita persilakan adik Iqbal kita. Silakan adik Iqbal. Inilah dia seorang pelatih dan juga anak didik cikgu, Ahmad Nesfu. Okey, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Baiklah cikgu.
Jadi kalau kita dah ada adik Iqbal di sini cikgu. Jadi, apakah kategori silat pertama yang ingin kita pamerkan? Kita akan pamerkan seni tari silat sekolah menengah. Baik. Untuk kategori, dia ada seni tari silat sekolah rendah, seni tari silat sekolah menengah, Okey. putera dan puteri, dan merangkumi semualah seni tempur silat, seni jurus silat, seni silat pulut dan muzik silat baku dan tempatan itu. Ada kategorinya Ada lah. kategorinya. Sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Tetapi untuk kita pamerkan hari ini adalah sekolah menengah, cikgu. Ya, kategori sekolah menengah. Okey, baik. Kalau cikgu dah bersedia dan juga Iqbal kalau dah bersedia, jom kita pamerkan dulu silat yang pertama, iaitu silat seni tari silat. Silakan cikgu. Baiklah cikgu, itulah dia pameran silat yang pertama, iaitu seni tari silat. Terima kasih adik Iqbal. Wah, Abang Irfan dekat sini rasa macam nak belajar, boleh tak cikgu Irfan kat sini? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah kan? Bukan Irfan saja, tapi silat ini kita buka pada semua bangsa dan kaum. Kerana silat sudah sampai ke luar negara. Betul. Pertandingan ini diadakan selama 3 minit. 3 minit cikgu. Okey. Yang tadi adalah demonstrasi saja. So 3 minit dengan memperagakan segala pergerakan dengan diiringi muzik silat. Muzik silat. Ya. Yang tadi tu kita gunakan ada gendang ibu, gendang anak tu cikgu Ya, betul. Baik, itu yang pertama cikgu. Yang kedua kita nak pamerkan silat apa pula? Okey, yang kedua kita akan mempamerkan seni tempur silat. Jom kita teruskan dengan demonstrasi yang kedua, boleh? Boleh? Baik, kita persilakan adik Iqbal. Baik, terima kasih adik Iqbal. Kalau tadi itu cikgu kita melihat pergerakan dia macam keras sedikit cikgu. Sebab itu adalah silat tempur cikgu. Ya, silat tempur sebenarnya dimainkan 2 orang. Tetapi Okey. untuk demonstrasi, Betul. permainannya kita bermain dengan keras. Kalau semasa PKP, kita adakan pertandingan cabaran silat seni sekolah-sekolah Malaysia. Okey. Tidak boleh bersentuhan. Betul. Jadi dikreativitikan supaya tempur ini dianggap bermain 2 orang. Kalau kita dah selesai dengan pameran silat yang kedua cikgu. Ya. Cuma kita teruskan pula dengan yang ketiga. Baik, yang ketiga adalah jurus silat. Jurus silat dia tidak ada banyak pergerakan seni tari, tetapi dia lebih kepada jurus. Dan setengah tempat dia panggil berlebat. Hanya Berlebat? pukulan dan pergerakan untuk melawan. Okey, untuk silat ni cikgu, berapa ramai orang yang diperlukan? Silat ini 4 orang diperlukan dalam kategori tersebut. 4 orang. Tetapi untuk demonstrasi kali ini hanya seorang sahaja, adik Iqbal akan tunjukkan kepada kita bagaimanakah silat jurus itu dipersembahkan. Okey, Ya, betul. jom kita mulakan adik Iqbal, silakan. Baik, terima kasih adik Iqbal. Kalau tadi kita dah pergi ke berapa? Ada 3 cikgu kan? Ya. 3 silat. Yang ada tak lagi cikgu seterusnya? Seterusnya adalah seni silat pulut. Ya. Okey. Boleh kita tunjuk demonstrasi? Ya, boleh.
Okey, baik. Itulah sedikit sebanyak penerangan mengenai seni silat pulut ni cikgu ya. Ya. Dan ada 4 tetapan sebenarnya dan akan bertemu kembali Betul. bersama pihak Ya, lawan. benar. Okey, jadi cikgu. Okey, kita tertinggal lagi satu cikgu iaitu muzik silat baku dan tempatan. Maknanya kemas tu. Mm-mm. Okey, muzik silat baku dan tempatan. Alat yang digunakan adalah satu gendak ibu, satu gendak anak, Okey. sunai dan juga gong. Tempatan ada tambahan, 2 tambahan. Okey. Sama ada cak lepong ataupun apa saja muzik tempatan. So, pertandingan ini akan diambil pemakahan semasa pertandingan silat tempur. Okey. Dia tidak buat khusus, tetapi juri-juri yang profesional di Kementerian Pendidikan akan menilai semasa pasukan tempur itu bermain. Juri silat tempur akan ambil markah untuk tempur, Okey. dan juri muzik silat baku akan ambil markah untuk muzik silat. Okey, itulah caranya untuk kita mengambil markah. Okey, baik. Terima kasih Adik Iqbal dan juga Cikgu Ahmad Nafsu untuk segmen kali ini cikgu. Dan sedikit rumusan sahaja cikgu untuk segmen kali ini. Baik, terima kasih. Seni silat Melayu ini, apa yang dibuat di KPM ataupun badan-badan NGO adalah untuk memastikan silat asli ini, seni silat asli ini terus kekal dan berkembang dan dibawa kepada murid-murid sekolah. Betul. Supaya ilmu dan disiplin ini tidak luput ditelan zaman. Betul tu cikgu. Dan seni silat ini merupakan ilmu pewarisan negara kita yang patut kita bangga dan juga kita patut jual kepada seluruh dunia untuk memastikan kelangsungan budaya dan adat kita yang sememangnya menjadi tradisi dari zaman nenek moyang kita dulu lagi cikgu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih untuk episod kali ini cikgu. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi di Badan Uniform Didik TV KPM. Didik TV KPM